Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Siapa yang tak dapat ikut GM dengan saya tadi? Ini saya ada record video. Boleh dengar buka muka surat 120. Tajuk pilih atom. Contohnya ni, awak diberi awak pergi kedai. Kat kedai ada jual roti canai, roti nan, roti jala. Kemudian kombinasi dia kuah kari, kuah dal. Jadi ada berapa pilihan dan awak aturkan macam mana. Jadi tengok kes ni, roti canai dengan kuah kari, atau roti canai kuah dal, atau roti nan kuah kari, roti nan kuah dal, roti jala kuah kari, roti jala kuah dal. Jadi 3 jenis roti dan kuah ada 2 jenis. Makanya kita dapat 6 pilihan yang kita boleh buat. So maknanya 3 ni 2, 3 darab 2 sama dengan 6 6 cara memilih. Kalau misalnya ada pula dengan minuman, 4 jenis minuman. So 3 darab 2 darab 4. So kita ada 24 cara memilih set. Selanjutnya kita pergi kepada contoh 1. Tengok contoh 1. Contoh 1. Tentukan bilangan cara melambungkan biji dadu dan sekeping duit secara serentak. Jadinya dadu ada 6 muka dan duit shilling ada 2 muka. Maka 6 darab 2 sama dengan 12. B. Cari bilangan cara seorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Maknanya boleh kan? Kita ada berapa digit? Daripada 0 hingga ke 9, kita ada 10 digit. Jadi dia boleh ulang-ulang. Jadi 10 darab 10 darab 10 darab 10. Jadi kita ada 10,000 pilihan. 10,000 pilihan. Kita pergi kepada latihan kendiri 4.1. 1. Terdapat 3 pilihan warna bagi sehelai kemeja dan 5 pilihan warna bagi sehelai seluar. Tentukan bilangan cara padanan kemeja dan seluar itu. Jadi 3 darab 5. Senang kan? Yang kedua, berapakah bilangan cara set jawapan diperoleh jika terdapat 15 soalan betul atau salah? So 15 soalan betul atau salah. So betul atau salah maknanya ada berapa pilihan? Ada 2 pilihan kan? So ada 15 soalan. So 15 darab 2 dapat 30. Soalan ketiga ni saya pangkar ni sebab yang B ni macam dia susah sikit lah. Penjelasannya agak panjang lah. So saya jelaskan yang A saja. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B dan 5 jalan dari kota B ke kota C. Cari bilangan cara jalan pergi dan balik melalui kota B yang boleh dilalui jika menggunakan jalan yang sama. Maknanya berapa jalan? 4. Lepas tu ada 5 jalan. Jadi cara dia 4 darab 5 sama dengan 20. Kemudian kita pergi kepada menentukan bilangan pilih atom. Menentukan bilangan pilih atom. Contoh dekat sini dia bagi tuah. Setiap murid menulis cara huruf bagi tuah yang boleh disusun sekiranya ulangan huruf tidak dibenarkan. Ulangan huruf tidak dibenarkan. Macam ni. Jadi ada berapa cara semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini, tuah ada 4 huruf. Jadi dia tak boleh ulang. 1, 2, 3, 4. Katalah tuah. Tuah ada berapa huruf? Ada 4. Jadi dekat sini mula kita letak 1 huruf. So 4 pilihan mula-mula. So bila satu huruf dah diambil, tinggal 3. Darab 3. Darab dah ambil katalah uyu, tinggal lagi 2 huruf.
So darab 2 dan last sekali darab 1. So jumlah 4 darab 3 24, 24 darab 2 48. Okey. Okey. Okey, contoh kita tengok sini. Bilangan pilih atau bagi n objek berbeza diberi sebagai, okey, ni rumus je lah. Diberi dengan keadaan n faktorial. Simbol ni namanya faktorial. N faktorial sama juga dengan NPN. NPN maksudnya ada, contoh tadi ada 4 huruf, kita pilih ke 4 huruf tu. Tapi maknanya tak perlu ulangan. Dia tak nak ulangan. So NPN ni formula dia ialah n darab n tolak 1 darab n tolak 2 darab seterusnya hinggalah darab 3 darab 2 darab 1. Okey, contoh tengok contoh 2. Lepas ni awak kena buat latihan sendirilah. Contoh 2, tanpa menggunakan kalkulator cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, 11 faktorial per dengan 9 faktorial. 11 faktorial so kita senaraikan 11 darab 10 darab 9 faktorial. Okey, berhenti sampai situ kerana apa? Sebab kita kena bahagi dengan 9 faktorial. So matikan 9 faktorial. 11 darab 10 ialah 110. Okey, B pula 6 faktorial bahagi 4 faktorial 2 faktorial. Jadi 6 faktorial ni maknanya 6 darab 5 darab 4 faktorial. Kita stop sampai 4 faktorial sebab di bawah sini ada 4 faktorial. So 4 faktorial darab 2 faktorial ni ialah 2 darab 1. So cancelkan 4 faktorial. Bawah ni 2, atas ni 30. So 30 bahagi 2 15. Okey, contoh 3. Contoh 3, cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Diberi bilangan huruf n sama dengan 5. Maka bilangan cara menyusun semua huruf ialah 5 faktorial ataupun 5P5. Okey, 5P5. Okey, macam mana nak tekan? Okey, 5 faktorial. 5 faktorial. Shift faktorial. So dapat 120. Ataupun awak buat 5P5. Okey, 5. Tekan shift. Tekan dekat sini ada yang dekat darab ni ada PR tu. NPR. Tekan 5. So dapat 120. Itu kalau menggunakan kalkulator. Okey. Sekarang kita tengok aktiviti ni pula. Okey. Aktiviti penerangan ketiga, menentukan bilangan pilih atau bagi n objek yang berbeza secara linear dan bulatan. Linear dan bulatan. Bentukkan, okey, setiap kumpulan akan diberikan satu perkataan yang mengandungi 3 huruf berikut API. Semuanya berbeza kan? API berbeza. Setiap kumpulan perlu menyerahkan perkataan yang boleh dibentuk jika perkataan itu disusun secara linear. Okay, macam tadilah kita tengok ada 3 huruf kan. So maknanya 3 faktorial. So kita dapat 6. Itu sebenarnya secara linear. Tapi kalau secara membulat macam membulat. Cara membulat. Okay, jadi kita perhatikan dekat sini. Ini dah ringkaskan. So tadi kalau secara linear kita dapat 6 pilihan. Tapi kalau secara membulat kita hanya 2 pilihan saja. Seperti mana yang ditunjukkan dalam contoh ni. So kalau cara bulatan, formulanya ialah n faktorial bahagi dengan n. So tadi n kita ada 3. Jadi n faktorial bagi dengan n, kita dapat n tolak 1 faktorial. Jadi katalah ada 10 objek yang berbeza. So 10 tolak 1 faktorial. Jawapan dia. Okey, kita pergi kepada contoh 4. Tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. Meja bulat Sini n dia 6. So 6 tolak 1 5. Maka bilangan cara menyusun 6 orang murid ialah
5 faktorial iaitu 120. Okey, contoh 5. Cari bilangan cara menyusun 12 butir manik berbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Okey, apa beza tadi ialah susunan huruf kan? Tadi ni tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid. 6 orang murid ni adalah berbeza. Kan? Tak sama. Tapi yang ini manik ni sama je semua. Jadi bila sama je semua, dia ada satu formula lain. Okey. Macam mana formula dia? Kita tengok penyelesaian ni. Ada manik ada 12. Kemudian disusun dalam bentuk bulatan. Jadi yang pertama tu kita tahu kalau bentuk bulatan kita kena tolak 1. Tapi dia ada special lagi, dia kena bahagi dengan 2. Kenapa dia kena bagi 2? Sebab dia semuanya sama je. Ni manik ni semua sama. So 11 faktorial dibahagi dengan 2. Tengok berapa banyak ni. Jenuh nak susun ikut ni. 19 juta kan. Sampai mati pun tak dapat nak susun secara berbeza. Gila. Okey. Latihan ke diri, kena buatlah kan. Buat sendirilah. Senang je tu. Kalau tak tahu, boleh PM. Tak ada masalah. Okey saja. Okey. Sekarang kita tengok menentukan bilangan pilih atau n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa. N objek yang berbeza diambil r objek. Dia bukan ambil semua. Dia ambil, katalah ada 6 objek. Tapi dia nak susun 4 objek je. Maksud benda ni. Okey. Jadi kita tengok contoh terus lah, senang. Tengok contoh Jadi formula dia, dia punya formula, bilangan pilih atau bagi n objek berbeza diambil r objek pada satu masa diberi oleh NPR. So n faktorial bahagi dengan n tolak r faktorial. Dengan keadaan di mana r ni yang bawah ni kecil daripada n. Sama boleh, tapi dia kena kecil. Kecil daripada n atau sama. Okey, tengok contoh 6. Tanpa menggunakan kalkulator, cari bilangan nilai bagi NP4. NP4. Jadi NP4 ialah 6 faktorial bahagi dengan 6 tolak 4 faktorial. Ni sebenarnya kalau boleh tekan kalkulator je. Tapi kalau dia minta tanpa menggunakan kalkulator, awak kena buat macam ni lah. So 6 faktorial bagi 2 faktorial. So, macam tadi yang kita belajar mula, 6 darab 5 darab 4. Kita berhenti sampai 2 faktorial sebab bawah ni ada 2 faktorial. So kita dapat 360. Okey, contoh 7. 8 orang ahli jawatankuasa sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. So ada berapa jawatan? Ada 3 jawatan 3 jawatan. Cari bilangan cara pemilihan jawatan tersebut dapat dibentuk. So 3 daripada 8 orang jawatankuasa yang tercalon perlu dipilih. Jadinya 8, ada semua ada 8 orang, nak pilih 3 je. So 8P3. So 8 faktorial bahagi dengan 8 tolak 3 faktorial. So dapat 336. Okey. So ni katakan 4 huruf daripada perkataan bertuah. Semuanya huruf berbeza. Ini disusun dalam bentuk bulatan. Ni bentuk bulatan bentuk bulatan. Berapakah bilangan susunan yang diperoleh? Jadi bertuah ni ada 7 huruf. Tapi kita nak pilih 4 je. So 7P4 840. Ini kalau disusun secara linear. Dekat sini kita nak susun secara bulatan. Jadi bila susun secara bulatan, kita tengok ni 4, maka kita bahagi 4. So sama dengan 840 bahagi 4 sama dengan 210. Kenapa beza dengan yang tadi? Kenapa yang tadi tu bahagi 2 je? Sebab apa? Sebab yang tadi tu kita pilih semua. Yang bagi 2 tu kita pilih semua. Kata ni 7, kita pilih 7 ni kita pilih. Maknanya 7P7.
Kan, bahagi 2. Yang ni kita tak pilih 7 tu, kita pilih 2 je. Kita pilih 2 pula. Kita pilih 4 je. Jadi kita bahagi dengan 4. 210. So bilangan pilih atur bagi n objek yang berbeza diambil R ialah NPR bahagi dengan R dalam bentuk bulatan dalam bentuk bulatan. Tak tahulah laju sangat ke apa kan. Harap-harapnya fahamlah. Okey. Tengok contoh 8. Contoh 8 ni ada yang membeli 12 butir manik. Okey, manik semua sama kan. Berbagai warna di pasar Karangcraft dan bercadang untuk membuat seutas gelang, dan dia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 butir. Okey, daripada 12 tu dia nak 8 je. So maknanya 12 P